This call is now being recorded. Soalan 5, soalan 6 tu saya disuruh buat tak? Senyap je. Buat ke tak buat ni? Yang ni yang soalan... Sekejap. Soalan ni, soalan 5 ni. Yang hari tu dah siap belum ni? Soalan 6 tu saya disuruh buat tak? Soalan 6 kena buat tak? Dengar tak suara saya? Dengar cikgu. Soalan 6 tu saya suruh buat tak? Dengar. Oh, 6 tak payah? Okay. So, saya rasa hari ni kita tengok soalan 6 ni. Soalan 5, C dengan D ni dah siap belum? Ni, C dengan D. Dah siap belum? Belum buat Apa yang penting untuk translasi hari tu? Dia macam ada satu rumus. Ingat tak rumus dia apa? Objek campur dengan translasi akan dapat sama dengan image. Okay, objek campur translasi awak akan dapat image dia. Jadi soalan C ni nak tunjuk tak? Dapat jawapan tak hari tu soalan C ni? Okay.
Kalau nak tunjuk saya kena tambah muka surat sekejap. Jadi soalan C, objek L14. Okey, ni objek dia. Lepas tu dia bagi image dia. Hari tu dapat berapa dia punya translasi ni? Ingat tak? 2-9. Okey, 2-9. Okey, jadi kita nak cari yang baru. Tentukan kedudukan image atau objek dengan translasi yang sama. Okey, so soalan C dia dah bagi image. Yang ni image. So kita kena cari dia punya objek. Okay, so image dia 5-6, 2-9. Translasi dia 2-9. Ini objek tambah translasi sama dengan image. So objek dia kita tak tahu, kita boleh guna X, Y. Tambah dengan 2-9. Dapat image 5-6. Betul? Okey, jadi kita nak cari X, Y. Kita pindahkan 2-9. X, Y akan dapat 5-6 tolak 2-9. Jadi yang atas dengan atas, bawah dengan bawah. 5 tolak 2. -6. Okey, tolak-tolak jadi tolak tambah 9. Jadi XY kita dapat 3 dengan -6 tambah 9, 3. So ini untuk soalan C. Okey, soalan D tu dapat tak jawapan? Soalan D dia bagi objek. So ini adalah objek. Objek D
-7, -8. So, translasi dia sama. Okey, translasi dia 2 -9. Jadi kita nak dapatkan dia punya image. -7, -8 tambah 2 -9 sama dengan X, Y. So, image dia yang kita nak cari. Oh, soalan C ni tadi kena tulis dia punya kedudukan. So, kedudukan dia soalan C ni J tanda dia bagi. So, ni dia punya objek kan. So, ni J lah. J koordinat dia 3, 3. Baru dapat jawapan akhir. Okey, so yang ni XY. XY sama dengan -7 tambah 2. Lepas tu -8. Tambah tolak jadi tolak. Tolak 9. Jadi XY kita dapat -5 dengan -17. Jadi koordinat ditanda ialah -5, -17. Tolong cek jawapan dia betul tak? Cek jawapan kat Betul, belakang. cikgu. Okey, betul So, lepas awak dah siap kira semua, awak cek. Okey, kita tengok soalan nombor 6. Dengan menggunakan orientasi yang sama dengan raja di sebelah. So, dekat gambar ni, untuk kita cari dia punya translasi dia. Apa vektor translasi dia. Tentukan koordinat image bagi titik berikut. So, kita kena cari image. Ini adalah objek. So, cari dulu dia punya translasi. Jadi, nak tengok titik yang mana satu, awak tentukan. Kalau awak nak tengok yang hujung kat bawah ni, bujur kat bawah ni pun boleh. Ataupun nak tengok yang atas dekat puncak ni pun boleh. So, ingat lagi tak nak tengok macam mana? Kita nak gerak mana dulu? Atas bawah ke kanan kiri dulu? Gerak dari mana? Ingat lagi tak? Macam mana ni? Semua dah tak ingat ke? Translasi kita tulis dalam bentuk menegak ni.
Jadi kita kena gerakkan dia kiri kanan dulu. Maksudnya dari sini, kalau saya nak tengok yang puncak atas, kita nak tiba ke sini. Jadi nak gerak ke kanan dulu. Gerak kiri tak boleh, dia tak ada di kiri, dia ada di kanan. So kira 1, 2. Jadi ke kanan 2, jawapan yang sini 2. Ke bawah berapa? Berapa kotak ke bawah tu? 1, 2, 3. So kalau dia turun bawah, dia ada negatif. Negatif 3. Jadi kita catat dekat soalan ni. Dia guna translasi. Dua negatif 3. Okey, so kita boleh jawablah soalan. Ni soalan nombor 6. 6A, translasi berapa tadi? 2 negatif 3. 2 negatif 3. Koordinat dia, koordinat image. Okey, image dia image dia kita kena cari X, Y. Jadi objek dia negatif 1, negatif 4. Jadi kirakan objek tambah translasi. So boleh tulis bentuk lajur lagi sekali. Tambah dengan 2 negatif 3. Okay, so kita kira teruslah. Negatif 1 tambah 2. Negatif 4. Okay, tambah dengan tolak dia jadi tolak. Tolak 3. Dia dapat jawapan dia 1 dengan negatif 7. Jadi image dia, koordinat image dia ialah 1 negatif 7. Okey, soalan. Ada soalan nak tanya ni? Okey. Tengok awak kira yang jawapan B dapat apa? 6B. 6B objek dia 5 negatif 5. Translasi dia guna yang sama. 2 negatif 3. Okey, cuba kira untuk B.
Dah siap ke? Dah. Dapat berapa jawapan? 7 negatif 8. Okay, so image 7 negatif 8. Betul tak? So, kita kira. Kenapa ni? Lima negatif 5 tambah 2 negatif 3. Jadi 5 tambah 2 negatif 5 tolak 3. Jalan kerja kena tulis So 7 negatif 8. Jadi image dia ialah koordinat dia 7 negatif 8. So boleh saya nak masuk pantulan hari ni? Boleh cikgu. Okey, ini ialah pantulan. Pantulan tu sama, kalau dia bagi contoh kat sini, sama macam kalau awak tengok cermin. Bila awak tengok cermin, yang dalam cermin tu adalah kita punya image. Jadi bila ada pantulan, dia ada paksi pantulan. Kalau dekat cermin, paksi pantulan adalah permukaan cermin tu. Okay, jadi saya terus masuk contoh. Kalau awak tengok contoh 13 ni. Okey, yang mana yang menunjukkan ada pantulan? So, dia bagi jawapan A. Yang pertama ni ada pantulan. Yang kedua ni tidak. Kalau dia bukan pantulan, dia apa? Untuk yang B tu dia apa? Dia translasi yang kita dah belajar. Katakan sini objek A, sini image dia. Dia bergerak ke kanan. Okey, untuk C ni adalah pantulan. Okey, untuk yang pantulan-pantulan ni, kan tadi dia bagi tahu kena ada paksi pantulan. Jadi untuk soalan 13A, paksi pantulan dia yang mana? Jadi awak lukis pada yang bertembung ni. Okey, kat sini dia bertembung, dia ada garisan ni. So itu adalah paksi dia, paksi pantulan. Okey, dekat situ. Bila dia dekat atas kertas, kalau dekat buku awak lipatkan, setiap titik-titik dia akan bertindih, bentuk dia bertindih. Okey, kalau soalan C, paksi pantulan dia dekat tengah-tengah ni. Okey, kat situ. Kat situ adalah dia punya paksi pantulan.
Okey, yang ini adalah paksi pantulan untuk C. Okay, jadi kita sambung contoh 14. Contoh 14 dia bagi satu gambar. Gambar tu separuh je. Jadi yang garisan titik-titik ni adalah dia punya paksi pantulan. Okay, jadi nak lengkapkan lukisan dia, awak kira tapi bila lukis tu dijarakkan. Maksudnya kalau dari sini sampai sini tadi kita kira ada berapa kotak? 1, 2, 2 ke kanan, bawah 1, 2, 3. So dia dalam kawasan 1, 2, 1, 2, 3. So dari sini sampai sini ada titik, kita sambungkan. Macam tu. Saya lukis dekat bahagian kosong ni boleh nampak sikit kot. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Okey. Dari sini sambungkan. Kejap. Okey, boleh sambung? Boleh. Okey, jadi garis yang seterusnya awak kira juga macam tu. 1, 2, bawah 1. Jadi kita kira ke kiri pula. 1, 2, bawah 1. Okey. Lepas tu dia ada garis lurus. Dari sini dia ada garis lurus ke kiri. 1, 2, 3. Jadi dari yang kita punya gambar, garis lurus ke kanan lah. 1, 2, 3. Okey. Lepas tu dia dah sampai dekat bucu ni, yang sama ni sambungkan je. Okey, siap dah kita punya lukisan. Ada soalan tak? Ada soalan tak untuk contoh 14 ni? Okey je. Okey, so kalau tak ada soalan kita sambung contoh 15. Okay, dalam gambar dia bagi segitiga M. Image kepada segitiga M tanda ialah image. So sini image dia. Dan segitiga M di bawah suatu pantulan. Huraikan pantulan tersebut. So sini objek. Jadi kita kena bagi tahu paksi pantulan tu. Kalau soalan dia suruh huraikan pantulan,
Jadi kita tulis dipantulkan pada paksi X. Okey, macam mana nak tahu? Awak ambil titik yang paling dekat dia. Kalau saya senang tengok ni, 2 titik ni. Jadi kira ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. So 4 kotak kita bahagikan 2. Kalau bahagi 2 ada dekat tengah-tengah ni. Jadi yang belakang satu lagi bentuk, yang untuk bentuk dia, belakang satu lagi tu pun kita tanda. Kira kotak dia 1, 2, 3, 4. Jadi kita bagi 2 ada dekat sini. So awak sambungkan garisan dia. Jadi kita dapat garisan paksi X ni. Jadi bila dia sebut huraikan, awak beritahu paksi pantulan. So ini adalah paksi pantulan. Okey, sama juga dengan soalan B. Soalan B ni, kita kira yang atas dengan atas. Jarak dia berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Jadi bahagi 2, 2 kotak, 2 kotak. So kat sini. Yang bawah sekali, 1, 2, 3, 4. Bahagi 2, 2 kotak. Jadi 2 kotak kat sini. So kita sambungkan. Ni adalah paksi pantulan dia. Paksi pantulan sama dengan paksi Y. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada, cikgu. Okey, kalau tak ada soalan, kita tengok latihan kejap. Muka surat 222. Saya ada save tak latihan? Okey, kat sini. Okey, ni soalan yang pertama ni. Yang mana yang menunjukkan pantulan? Soalan A, dia ada pantulan tak? Tak ada. Betul. Soalan A ni apa? Translasi. Betul. Translasi. Okey, bagus. Dah ingat dah. B, soalan B. Pantulan. Okey. Betul. Soalan B ni pantulan dekat sini, dekat tengah-tengah ni garis dia. Okey, soalan C. Soalan C macam mana? Macam mana soalan C? Soalan C ni dia bukan translasi. Dia sebenarnya ialah pantulan. Okey, dekat mana paksi dia? Awak tengok dekat sini. Tengah-tengah ni. Saya ingat sikit. Dia betul-betul lurus kat tengah tu. Okey, bila
garis yang bawah ni dipantulkan dapat garis yang atas ni. Kemudian garisan yang sini dipantulkan dapat garisan yang belah bawah dia ni. Okay, sama je macam ni, macam ni. Dia asal bentuk dia mana Okay, asal bentuk dia kalau padam dia, okay, dia asalnya macam tu, satu objek. Kemudian bila pantulkan, dapatlah macam tadi. Okay, bila kita siap pantulkan, dapat satu bentuk bahagi. So, ni dekat sini tadi dia punya si pantulan dekat tengah-tengah. Okey, gambar yang terakhir tu. Gambar terakhir ni ada transformasi tak? Ada tak transformasi? Kalau awak tengok, kita nak kenal transformasi, bentuk dia mesti sama. Okay, soalan D ni macam mana? Ya, dia tak ada transformasi. Yang ni tiada. Tiada transformasi. Ni kalau jawapan dia, dia tulis tiada je. Okey, cuba lukis dulu soalan 2A dengan 2B. Lepas tu nanti cuba tengok dapat tak gambar sama dengan gambar saya. Simetri ni macam sekolah rendah dah belajar tak? Betul ke? Ada belajar tak sekolah rendah dulu? Tak ingat dah. Tak ingat buat 2A lah, nanti 2B tu tinggal untuk awak punya latihan. Kalau sempat kita habiskan pantulan ni hari ni.
Soalan 2 ni sama macam tadi yang kita ada lukis tu. Yang bentuk macam bintang ni. Yang ni tadi. Dah siap tu, cuba lukis gambar awak dapat tak? Nanti dah siap beritahu Aina dah siap? Belum. Belum. Yang baru masuk ni tadi, kita sekarang dekat soalan jom cuba 11.3. 11.3 dekat muka surat 222. Saya suruh buat soalan 2A.
Tadi tak dengar, boleh faham tak saya tunjuk tu? Saya tunjuk lagi sekali ya. Kita ambil bucu yang paling dekat dengan Pak C. So, bucu ni dengan Pak C ni. Awak buat garisan macam ni. Pastikan garisan dia lurus lah. Sekejap. So, pastikan garisan dia lurus. Jadi, kalau kita kira kotak dia pun, dia lebih kurang macam ni. Dari sini sampai sini satu kotak. Lepas tu, satu kotak setengah. Jadi, untuk yang ni pun sama. Setengah dengan satu kotak. So, dekat sini. Bucu yang ni tadi, yang dekat objek ni tadi, pantulkan dia ada dekat sini. Okey, untuk yang bawah ni jarak dia kena sama dari objek ke Pak C, lepas tu Pak C ke image. Jadi yang ni macam ni. Satu kotak. So yang ni pun satu kotak. So dia dekat sini. Asalnya dekat sini objek dia, image dia ada dekat sini. So dah dapat dua garisan ni, sambungkan. Okey. Ini garisan yang sini. Garisan ni kita dah buat. Macam mana cikgu nak tahu nak ukur ni macam mana? Kita ambil yang serenjang dengan Pak C. So, Pak C dengan kita punya jarak ni, dia adalah 90 darjah. Macam tu. So, yang ni pun 90 darjah. Baru kita akan dapat jawapan dia betul. Okey, lepas tu dia ada garisan yang ni kan? Garisan ni pun sama awak kira kotak dia sampai ke tengah ni. Macam mana nak tahu 90 darjah tu? Awak tengok yang putus-putus ni. Kalau putus-putus ni dia punya Pak C ni dia melintang macam ni. So kita punya objek, kita punya image tu dia kena bergerak macam ni. Dia kena silangkan dia macam tu. Jadi untuk yang titik yang ni pun sama. Silangkan. So 1, 2, 3. Okey. 3 berpenjuru macam tu. Jadi kita pun gerak sama juga. Saya tukar colour sekejap. Jadi 1, 2, 3. Jadi titik yang dekat atas ni tadi, dia sekarang dah ada dekat bawah ni. Lepas tu boleh sambungkan segitiga ni. So dah siap lah. Boleh tak ni? Boleh faham tak saya tunjuk? Ada soalan nak tanya tak? Okey. Yang lain-lain? Damia okey? Okey. Okey, boleh nampak Okey. Bagus. Syakira? Okey. Okey. Imtiaz? Okey.
Okey, boleh faham lah tu, boleh buat sendiri. B tu boleh buat tak? Ni. Okey. Ni Amir. Amir, Ya cikgu. boleh buat ni, soalan B ni. Tak tahu. Okey, kalau dekat kertas periksa, kertas tu kan dia macam terlerai kan. So kalau awak tak boleh nak buat garis-garis ni, macam susah nak sangat nak buat, awak lipatkan kertas tu dekat paksi ni. Lipatkan dia, lepas tu awak tekap. Dekat mana titik tu? Dia mesti bertindih. Okey. So kalau jawapan untuk B ni dia lebih kurang macam ni lah. Ni 2 perpenjuru. So kita pun akan gerak 2 perpenjuru macam tu. Lepas tu ke kanan, turun bawah. Sebab yang dekat kiri ni, yang dekat objek dia ke kiri turun bawah. So kita akan ke kanan. Dia hanya ambil berlawanan je. Senang. Jadi ni turun ke sini. Yang ni senang bentuk dia. Kita nak dapatkan bentuk yang sama. Okey, nanti buat Okey, tengok soalan 4. Ada masa lagi tak? Pukul berapa dah? Pukul 9. Tentukan koordinat imej. So, saya rasa awak siapkan soalan 1 tadi dah bincang. Awak siapkan soalan 2B dengan 3B. Nanti hari Selasa kita sambung soalan 4, 5, 6, 7. Sekejap. Mana dia punya ni? Okay, so ni tadi soalan 5 dekat bawah ni. Lukis, soalan 5 kena lukis paksi pantulan. Soalan 4 kena tentukan koordinat. Soalan 6. Soalan 6 dia suruh, okey, kena bagi tahu huraikan pantulan. Soalan 7 kena kenal pasti paksi pantulan. Okey, nanti soalan 4, 5, 6, 7, 8 hari Selasa kita sambung. Jadi untuk hari ni awak siapkan salin lah soalan 1 tu. Salin dalam buku Mat 2. Mat 2 kan? Untuk tajuk 11 yang saya cakap hari tu. Okey. So salin dalam Mat 2 soalan